Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, yang berhormat penceramah-penceramah kita pada malam ini, iaitu yang pertama tadi yang berhormat Dengar Adun Triang, yang berhormat Puan Haniza Toha, dan yang berhormat Dr. Ida Hamlin. Tak lupa YDP PAS kawasan Bentong, Ustaz Hamid beserta seluruh staf kepimpinan PAS kawasan Bentong, Encik Muhammad Nur Hassan, Naib Pengurusi PKR Pahang, Puan Dasimah, Ketua Wanita PKR Pahang, Puan Roslin, Ketua Muslimat PAS kawasan Bentong, seluruh staf kepimpinan Pakatan Rakyat, dan tak lupa juga, maaf, tuan rumah sekeluarga, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang lebih kurang maksudnya, sesungguhnya kami telah bentangkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Mereka menolak amanah tersebut kerana takut tidak mampu melaksanakannya. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang sanggup menerima amanah tersebut. Tetapi Allah kata innahu kana zaluman jahula. Tetapi kebanyakan mereka zalim lagi jahil. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, berdasarkan ayat yang saya bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa manusia ini, lelaki dan wanita yang pelbagai bangsa, yang pelbagai keturunan, sebenarnya dicipta oleh Allah dengan ada matlamat, dengan ada objektif. Bukan saja-saja Allah cipta manusia di atas muka bumi ni, saja-saja ikut suka manusia lah, dia nak buat apa saja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tuan-tuan yang bukan Islam, saya nak beritahu, dan kepada orang Islam yang tak faham, saya nak beritahu, mengikut kepercayaan Islam, bahawa dunia ini dicipta oleh Allah, dan seluruh yang ada di atas muka bumi ini, khususnya termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, binatang semuanya, dia adalah dicipta oleh Allah dan dia adalah milik Allah.
begitu mengikut kepercayaan Islam. Dan berdasarkan kepada apa yang saya bacakan tadi, ayat yang saya bacakan tadi, Allah mencipta manusia, dia ada matlamat dia. Matlamat dia tak lain tak bukan manusia hidup di atas muka bumi ini, dia kena tunaikan amanah. Allah cipta kita setelah dia bagi pinjam sementara, sebab tak ada manusia pun yang menongkat langit di atas muka bumi ni. Sementara je, bukan lama. 60, 70, nak cari orang 100 tahun dekat Selangor ni ada ke Ustaz? Tak ada lah ya. Tu nak beritahu. Dia nak beritahunya. Nak cari orang umur 100 tahun, payah. Tak lama Allah bagi kita pinjam ni, 60, 70, 80 tahun. Orang istimewa macam Dr. Mahathir lama. Kan? Kita tak tahu lagi. Boleh tetap macam umur dia. Tapi Allah cipta tu, saya nak beritahu pada diri saya, tuan-tuan, anggota polis yang saya kasihi. Kebanyakannya adalah orang Melayu macam saya dan beragama Islam macam saya. Saya nak beritahu. Apa yang saya faham, saya belajar. Mendapat sijil daripada universiti di Malaysia ni. Pensyarah-pensyarah saya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Saya bukan hasil didikan ustaz ajaran sesat. Saya ada sijil daripada Universiti Melaya. Apa yang saya belajar? Saya daripada Fakulti Usuluddin. Saya belajar bab-bab tafsir ni sikit sebanyak. Dan setakat ni saya pun mengajar orang. Dan dapat tauliah pun daripada kerajaan negeri Selangor. Jadi apa yang kita faham berdasarkan ayat tersebut, Allah cipta manusia ni adalah untuk menunaikan amanah dalam usia yang sementara. 60-70 tahun kalau sempat. Apa amanah tersebut? Apa benda amanah tu? Amanah cakap Arab. Orang Melayu pun guna juga sebut amanah. Tapi orang Melayu ni bila kita sebut amanah, dia kata saya ni beri amanah dekat awak ni. Maksud amanah selalu orang Melayu ni ialah kepercayaan lah. Kepercayaan, bagi kepercayaan, simpan barang dekat awak. Tu dia amanah lah. Jadi sebenarnya amanahnya lebih daripada itu, iaitu tanggungjawab. Allah cipta kita atas muka bumi ni tuan-tuan. Dia mesti tunaikan tanggungjawab. Allah cipta kita bukan saja-saja ikut suka hati kita. No. Kita kena faham. Setelah Allah cipta kita, dia tak lagi bagi hak milik tu pada kita. Tak. Dia tetap mengatakan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tanya Ustaz Amna tu apa maksud dia? Iaitu bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dia berbeza dengan hak yang manusia cipta. Sebagai contoh, pen ni saya kata. Pen ni siapa cipta? Kilang yang cipta. Siapa punya pen? Saya punya pen. Sebab saya dah beli. Jadi dah bertukar daripada hak milik kilang kepada hak saya. Dah ada akad jual beli je, dah jadi hak saya. Tetapi Allah dengan kita, dengan manusia, dia tak bagi, dia tak serah hak milik mutlak tu pada kita. No. Otak yang Allah bagi ni, terutama orang Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis, kena bijak, kena cerdik, jangan bodoh. Asyik kena tipu. Mentang-mentang kerana taat setia kepada pemerintah, buta tuli. Tak boleh. Kerana Islam hanya mengajar kepada kita as-sam'u wa ta'ah. Hanya kepada Allah. La ta'ah fi ma'siyatillah. Tak boleh taat
pada perkara-perkara yang maksiat, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini ajaran Islam yang saya faham, yang saya dapat sijil daripada universiti di Malaysia yang dibina oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi sayangnya UMNO dia tak ikut. Berapa puluh ribu pelajar-pelajar lepasan agama yang belajar benda yang sama, tetapi pemimpin UMNO Barisan Nasional tidak mengikut apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalahnya. Kerana sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua-dua YB tadi dan akan disambung lagi oleh YB kita seterusnya, menjelaskan kepada kita bahawa UMNO Barisan Nasional tidak menunaikan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkewajipan bagi kita tuan-tuan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Apa maksud sabda baginda? Sesiapa yang melihat sesuatu kemungkaran, Rasulullah kata, mungkar. Apa benda mungkar? Mungkar ni benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Berlambat-lambat tuan-tuan UMNO Barisan Nasional buat perkara mungkar. Sudah terang lagi bersuluh. Kenapalah khususnya orang Melayu tak faham? Ni yang saya sian ni, kesian sangat. Orang Cina saya nampak dah faham. Tapi sayanglah orang Melayu yang katanya berpandukan Al-Quran dan Sunnah baginda tak berapa nak faham. Buta tuli, tak nampak apa yang pemimpin UMNO Barisan Nasional buat. Cakap berlambat-lambat. Macam-macam dah dia beritahu. Rekod, balai polis rekod ucapan-ucapan kita ni. Buku, surat khabar, Pakatan Rakyat berlambat-lambat. Tapi bengak, tak pandai nak faham. Ingatlah sebenarnya kita ni ada dosa pahala. Sesiapa yang melihat kemungkaran, Allah kata, Rasulullah kata, hendaklah cegah dengan tangan, dengan kuasa yang kita ada. Apa kuasa kita? Tangan tu maksudnya kuasa kita. Banyak kuasa tuan-tuan. Antaranya masa pilihan raya besok tu kuasa kita. UMNO bagi dia, nanti dia pun mulalah mendabik dada. Dia kata ini projek dia, itu projek dia. Memanglah sebab dia jadi pemerintah, betul tak? Jadi-jadilah orang Melayu kena tipunya. Bagi can lah pula dekat Don Pelangai. Don Pelangai ni, saya sebenarnya dulu saya belajar kat Kolej Islam Kelang. Ada seorang kawan saya daripada Pelangai. Saya tak ingat dah nama dia siapa. Saya masa tu daripada Kuala Rompin. Saya ni orang Pahang juga, orang Pekan. Orang Pekan saya ni. Bila sebut orang Pekan je, mesti orang sebut orang tua kan. Orang Pekan, mak ayah saya dekat Pekan. Dan ketika itu bapa saya imam masjid di Kuala Rompin. Pernah jadi masjid di Cameron Highland pun pernah. Jadi masa saya terpilih daripada pelajar SRT jadi best student Sekolah Agama Negeri Pahang ketika itu, masuk Kolej Islam Kelang. Jadi ada seorang kawan saya daripada Pelangai. Rupanya baru tahun ni saya dapat pergi ke Pelangai. Baru tadi saya sampai ke Pelangai. Masya Allah. Rupanya tempat ni tempat Menteri Besar Pahang. Kesian orang Pelangai.
Tadi saya masa kami dalam kereta, ada ketua muslimat cerita, dia kata kawan saya duduk kat sini, kalau nak bersalin dia pergi Kuala Pilah. Saya kata kenapa? Dia kata dekat. Saya kata memang pun, kalau orang nak beranak, saya kata tak sampai ke Bentong, beranak tengah jalan Pelangai. Ramai dah ya? Tu dia. Pilih lagi menteri besar. Pilih lagi. Inilah dia. Anak yang tak tunaikan amanah. Bila kita cakap, kita nak bina negara berkebajikan, dia kata nanti bankrupt lah negara kita. Punyalah bodohnya, tahu tak? Memang tak faham. Menipu tak ada habis. Kalau tak menipu, anak tak menang 50 tahun merintah, betul tak? Lepas tu kita pula, khususnya orang Melayu, juga bodoh juga. Tak reti, tak serik-serik kena tipu. Melayu anak. Melayu Pakatan Rakyat tak? InsyaAllah. Jadilah kena tipunya. Allah kata, Rasulullah kata, kalau tengok muka, banyak muka. Kalau bab agama je yang paling mudah, misalnya kata kan, yang paling mudah je, saya nak beritahu. Misalnya orang perempuan Islam, dia kena tutup aurat. Balik nanti, buka surah An-Nur ayat 30 dan 31. Saya nak minta pihak polis buka lah Quran. Bukalah. Betul saya nak cakap, tolonglah. Saya tak ajar ajaran sesat ni. Buka nanti balik surah An-Nur ayat 30 dengan 31. Baca buku tafsir, tengok apa benda ayat tersebut cakap. Antaranya, tutup aurat. Tutup aurat bagi orang perempuan Islam. Tutup aurat dalam ayat 31 surah An-Nur. Salin, jangan lupa. Ayat 31. Suruh tutup aurat. Kita tengok macam mana pemimpin-pemimpin Islam UMNO. Ada tutup aurat, tapi mana ramai? Tutup aurat ke tak tutup aurat? Nombor 1 First Lady, dakwah First Lady pun tak mampu nak tutup aurat. Ini amanah daripada Allah. Kita ni menyampaikan sahaja. Amanah tu pun dia tak mampu nak buat, apa lagi amanah-amanah lain, betul tak? Maka tidak hairanlah kalau diceritakan belanja berjuta-juta. Benda apa belanja berjuta-juta ni kan? Itulah dia. Pernah hancur festival apa? Pakaian Islam. Jadi penaung. Macam mana dia tunjuk pakaian Islam jadi penaung? Penaung kepada festival pakaian Islam. Ada kegunakan perkataan Muhammad tu jadi corak pada pakaiannya, terdedah di belakang, terdedah di depan. Masa tu saya jadi ketua muslimat, saya hantar surat. Saya rasa saya bertanggungjawab untuk berjumpa dengan Datin Sri Rosmah. Saya datang, saya rasa saya sayang dekat dia. Saya nak share dengan dia apa yang saya tahu. Memang saya hantar surat, saya nak jumpa dengan dia sebagai tanggungjawab saya sebagai ketua muslimat PAS. Tapi dia kata dia tak ada masa. PA dia telefon saya. Lepas tu dia jawab dia tak ada masa nak jumpa dengan saya. Tak apalah, saya rasa terlepaslah tanggungjawab saya. Sebab bila tengok kemungkaran, kena cegah dengan kuasa. Jadi saya rasa setakat tu je lah kuasa yang saya ada nak jumpa dengan Datin Sri Rosmah. Lepas tu, kalau tak ada kuasa tu, Rasulullah kata cakap dengan lidah. Jadi saya cakap ni dengan tuan-tuan. Sebelum pada ni pun saya buat kenyataan dalam sahabat. Itu yang saya mampu buat. Dan kalau dengan lidah pun kita takut nak cakap, maka dengan hati saja. Tetapi mengikut ajaran Islam,
kita komplain terus hati saja ni, melalui hati saja, zalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Nak cerita ni. Paling lemah iman, rasa tak puas hati dalam hati, rasa tak puas hati. Tak puas dalam hati. Geram, benci dalam hati. Itu yang terakhir, lemah iman. Bermakna, jika kita melihat sesuatu kemungkaran, dalam hati pun tak berasa apa-apa, bahkan tumpang semangkuk, seronok tengok kemungkaran, bermakna dah tak ada iman. Itu mengikut kacamata Islam yang saya belajar daripada ustaz-ustaz yang saya dapat ijazah. Tak ada iman. Bila tak ada iman, tak selamat hidup dunia akhirat. Tak berkat. Orang sekarang bolehlah tepuk tangan tengok kita somebody. Tapi di sisi Allah, kita sentiasa dilaknati. Ini saya nak beritahu. Sebab saya rasa bab isu ni berlambak. Dan orang cakap itu semuanya adalah amanah yang tidak mampu ditunaikan oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi buat apa lagi kita pilih dia? Betul tak tuan-tuan? Tak layak. Lebih 50 tahun jalan macam tu gaya tempat menteri besar. Kesiannya orang pelanggan. Kata kawan saya tadi, saya kata, dah pernah ke pergi dekat Teriang, tempat wedding lah? Orang tanya, saya tanya. Saya kata, saya tak pernah pergilah. Kata dah orang bentung, dia kata tempat wedding lah lagi maju daripada Pelangai. Betul ke? Jadi apa signal dekat situ nak beritahu pada kita? Tak usah pilih UMNO Barisan Nasional ni. Dia tipu je habis-habis nak buat membangun. Dia je lah. Datang pun dengan helikopter betul. Jadi dia bukan rasa pening lalat pun. Jalan yang macam tu, betul tak? Itulah jadinya. Tengok punya. Itu saya ingat sebab pekan tu, sebab Parlimen Perdana Menteri. Barulah pekan tu naik sebab jadi Perdana Menteri. Tapi sebelum ni pekan tu memang pekan koboi. Saya tahulah saya anak orang pekan. Dari Langgar juga. Keluarga saya asal. Jadi inilah, naik helikopter. Ini ke pemimpin. Pemimpin apa dia sebut? Berjiwa rakyat, apa tu? Contoh tauladan apa? Pemimpin melalui tauladan. Mananya kita naik helikopter macam tu kan? Dia je lah sedapnya. Rakyat didahulukan. Macam ni lah saya. Pembohong je tuan-tuan. Asyik kena goreng je. Terutama orang Melayu ni. Ya Allah, bukakanlah pintu. Pintu hati orang Melayu ni, ya Allah. Kita dah buka dah. Yelah, bukan orang Melayu, bukan ramai ni je. Dekat Pelangai ni saya nak tanya. Berapa jumlah pengundi di Pelangai? Berapa Ustaz? 10,000. Kita yang datang malam ni berapa orang? Jadi seorang kena pergi jumpa berapa orang? Ini tugas kita. Kena sampaikan. Kalau ada 10,000, kita hanya ada 100 orang. Jadi berapa satu orang kena pergi jumpa? Kena pergi jumpa. Kena sampaikan maklumat pada mereka. Doa banyak-banyak. Minta Allah buka pintu hati. Maklumat kena sampai. Sebagai contoh, Lajnah Penerangan sebelum muktamar dulu di bawah Ustaz Idris Ahmad ada ni buat taklimat isu-isu penerangan. Jadi saya rasa ketua penerangan kena tengok.
isu-isu edarkan. Mungkin tak boleh edar satu buku sebab katanya orang Melayu malas membaca pula. Betul kan? Itulah yang sensasi je lah dibacanya. Yang ini tak dibaca, itu yang jadi tak berinformasi. Tak ada maklumat. Jadi kena kreatif lah. Macam mana nak bagi maklumat sampai kepada mereka. Supaya mengetuk pintu hati mereka. Agar kita sama-sama bukan saja kita melihat orang Cina dah pun terbuka mata. Orang India pun dah faham. Orang Melayu je layu. Ya? Jadi kita kena buat kerja tuan-tuan. Kena kerja sungguh-sungguh. Kena jihad. Bukan senang. UMNO dah bertapak lebih 50 tahun. UMNO telah menanam dalam pemikiran khususnya orang Melayu. Tanpa UMNO, pembangunan tidak akan dapat dikecapi. Betul tak? Itulah yang dipahamkan kepada orang-orang Melayu khususnya. Tapi sebenarnya itu hanya sandiwara, tipu hela UMNO saja. Yang kita kena sedarkan. Jangan kita seronok saja datang ceramah. Maklumat pada mereka kena disampaikan. Saya berserulah pada diri saya dan puan-puan kena buat kerja. Kita kena buat kerja. Kena sungguh-sungguh. Sebab kita dah tengok kemungkaran berlambak-lambak. Dan kita sebenarnya tidak mampu lagi untuk membenarkan UMNO Barisan Nasional terus menjajah kita. Kalaulah betul-betul dia membela Melayu, apa guna pula tubuh lagi NGO perkasa, betul tak? Apa tujuan NGO perkasa ditubuhkan? Untuk apa? Nak memperkasakan orang Melayu, betul tak? Jadi bermakna UMNO telah kecundang. UMNO telah tidak mampu untuk nak memperjuangkan nasib Melayu. Walaupun itulah yang dikatakan oleh UMNO, mendabik dada. Dialah pembela Melayu, pembohong, penipu. Dah habis dah masuk. 5 minit saja lagi. Jadi cuba kita tengok. Apa dia buat pada Melayu. Bahasa Melayu. Apa dia buat? Matematik. Sains. Kereta api tanah Melayu tinggal lagi. Tinggal lagi baju Melayu. Lagi tinggal lagi apa? Ya, askar Melayu. Yang tu lah yang tinggal. Yang lain-lain semua UMNO ambil. UMNO. Pemimpin-pemimpin UMNO yang kaya raya, tuan-puan. Sedarlah. Pada anggota polis pun saya merayu. Besok kalau undi pos, pangkahlah kami Pakatan Rakyat. Bagi peluang kat kita. Bagi peluang kat kami. PAS dah memerintah dengan segala orang kata berat sebelah kerajaan persekutuan terhadap Kelantan, tapi masih boleh kuat. Alhamdulillah. 20 tahun memerintah dengan diskriminasi kerajaan persekutuan. Dan sekarang telah terbukti Pakatan Rakyat di Selangor, macam YB Haniza kata, Pulau Pinang, Kedah, Perak tu sebenarnya kita mampu mentadbir, tetapi UMNO jahat. UMNO memang jahat. Pemimpin-pemimpin UMNO tidak mampu untuk menerima kekalahan. Maka mereka membuat apa saja untuk memastikan Pakatan Rakyat terus kecundang. Dan ini adalah tanggungjawab kita, saya dan tuan-puan, untuk memastikan UMNO Barisan Nasional tidak lagi terus-menerus bermaharajalela mengambil hak rakyat.
Wallahu alam, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang baik datang pada Allah, salah silap kelemahan saya. Marilah sama-sama kita berjuang. Kita kena jihad, bekerja bersungguh-sungguh, berdoa berterusan. Mudah-mudahan Allah akan memandang kita dan memberikan kejayaan kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.